Saya bermula dengan bidang komputer pada tahun 1985. Lepas saja saya graduate dulu, saya dalam bisnes komputer. Tapi ketika itu komputer ni tak dapat liputan luas sangat. Kalau hari ini komputer setiap rumah saya rasa ada komputer kan. Kalau 1985 saya ingat sebuah rumah pun tak ada komputer. Jadi itu beza dia. Jadi saya rasa saya silap terjun bidang. Tahun 85 pula ketika itu, kalau siapa yang masih ingat dan masih lahir di situ, adalah ketika zaman inflasi yang teruk. Jadi Malaysia ni orang kata nak cari kerja susah. Jadi graduan-graduan macam saya ketika itu memang orang kata penganggur. Dan ketika itulah pakcik saya juga seorang penulis, mungkin ada kenal, okay, Mawila Siti Yusof, siapa kenal? Yang ada tulisan tak kadang-kadang kan, apa, kucing pasi rasanya? Saya ingat. Jadi dialah yang telah mengheret saya sebenarnya ke dalam dunia penulisan ini, di mana saya ingin bagi tahu juga, seperti Cik Nordin kata, saya bukan bermula sebagai seorang penulis. Saya bermula dengan mengedar buku. Saya lah yang kutip buku-buku tu hantar kat semua kedai-kedai seluruh Malaysia. Saya seorang kelendan sebenarnya ketika itu. Dan minat saya mula timbul adalah dalam pemberontakan jiwa saya seorang anak muda ketika 20-an. Apabila saya tengok manuskrip yang bersepah dekat pejabat Mawila Semenyih tu, saya mula baca. Okay, saya membesar dengan Enid Blyton sebenarnya. Jadi masa dulu tak ada hiburan, bukan macam sekarang. Budak-budak sekarang tengok abang-abang pun ada iPad lah dekat tangan. Anak-anak muda sekarang dengan BBM dia. Jadi zaman saya dulu, masa saya remaja, saya memang tak ada hiburan selain daripada yang terbaik hiburan masa itu adalah novel. Jadi saya sangkal kalau katakan penulis lelaki ni tak baca. Macam Puan Sri cakap, lelaki ni sebenarnya is a silent reader. Kita malu sebenarnya kadang nak tunjukkan kita ni baca novel jiwang ni semua, tapi sebenarnya kita membaca. Lelaki membaca. Jadi dengan itulah saya membesar dan saya melihat karya-karya itu, lalu saya mengutip salah satu karya dan saya baca. Bila saya baca itu, timbul satu, orang kata, penentangan arus dalam diri saya apabila saya mendapati novel-novel. Saya remaja masa tu, umur saya 20 tahun, tidak langsung menepati jiwa saya seorang remaja. Jadi bermula di situ. Saya lihat, ini tak remaja ni. Sebab saya lalui kehidupan sehari-harian sebagai remaja. Especially saya duduk Gombak. Keadaan kita orang ni, kalau kat Gombak ni dia macam, kat Amerika ni dia macam kat Bronx tau. Dia pinggir kota, kehidupan dia agak nakal, liar. Dan bila saya baca novel tu, saya rasa tak. Sebab penulis-penulis masa tu yang saya ingat ratu novel remaja ketika itu tak lain tak bukan Khadijah Hashim. Saya masih ingat lagi, dialah sebenarnya champion dalam novel-novel remaja ni. Dan dia juga bagi saya adalah pelopor yang telah mencipta satu nama-nama indah dalam novelnya. Saya sendiri mengikuti Khadijah Hashim. Kalau kita ingat Mira Edora, Laila Azwa, Nadisku, nama-nama itu sebenarnya menarik minat. Dan saya akui saya sendiri baca, selain daripada Badai Semalam yang telah dinaikkan sebagai buku teks. Selain daripada itu, yang saya ingat penulis, kalau kita tolak tepi penulis-penulis besar, nama-nama besar, itu ada satu lagi penulis lelaki yang ketika itu hebat dan mempunyai hati di pembaca remaja, yang kalau anda ingat atau mungkin pernah membaca karya Khairuddin Ayyib. Khairuddin Ayyib itu juga satu penulis yang dapat menarik ramai remaja. Alamak, kan? Gambar cover gambar pelik cover je nampak semuanya dah menitis gitu kan? Alamak. Belum baca, belum buka lagi, katanya cover tu dah memberi satu cerminan bahawa novel ni tak sesuai dibaca oleh lelaki. Mungkin Arif ataupun yang lain juga di sini kalau kat depan tu gambar mak motor, scrambler dengan motor besar, mungkin satu persepsi yang lain Kalau Ramli Awal Mursyid kata tadi, menggunakan imagean yang agak dramatik, mata dengan pisau, pistol sebagainya, itu lebih menarik perhatian. Ataupun boleh sedikitlah membuka hati kepada pembaca untuk membeli, terutamanya lelaki. Macam mana Puan Sri? Kami lebih fikirkan RN. Jadi memandangkan itu adalah maksudnya yang kalau kita buat cover yang begitu,
yang dengan perempuan, dengan tajuk yang begitu, dengan lukisan luarnya yang amat romantik, yang membara jiwa orang nak membaca, itu lebih laku. Sedangkan sebab kita fikirkan RM lah, bisnes kan, kami akan tetap buat judul dan cover yang begitu. Bukan kami tak pernah menghasilkan cover yang dramatik, yang contohnya cerita perempuan, cerita cinta, tetapi cover yang agak bukan tampak cinta, bukan nampak romantik. Cover ada motor, Harley Davidson, adik bawa Harley Davidson semua kan. Tetapi itu juga mempengaruhi jualan. Jadi dalam dilema ini kami fikirkan RM sebab kita berniaga, dan kami fikir juga kehendak market. Dalam dilema ini kami fikirkan RM lah. Jadi kerana itulah kebanyakan cover kita yang agak melankolik, cover-cover yang romantis, yang tengok cover je dah tangkap lele lah kalau perempuan membeli tu. Tetapi kalau kami tampilkan cover yang agak teknikal, mungkin jualan akan jatuh.